Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada rakan-rakan yang sedang menonton video ini, serta tak dilupai juga Ustazah Salihah, iaitu pensyarah CTU 554. Jadi pada hari ini kumpulan saya akan membentangkan dan mengulaskan tentang tajuk isu sosial dan budaya kita kemelut pandemik COVID-19 dan analisa terhadap penghayatan etika dan budaya dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Tapi sebelum itu, mari saya memperkenalkan diri saya dan ahli kumpulan saya. Nama saya Nur Munawarah binti Mama Aznan dan ahli kumpulan saya terdiri daripada 6 orang, iaitu Muhammad Aidil Akmal, Daniel Ammar bin Badru Akmal, Muhammad Asfa bin Hairul Adnan, Nur Zahirah binti Zamani, Muhammad Irfan bin Azlan dan yang terakhir sekali Hairul Ikhwan bin Khosim. Jadi seterusnya kita pergi ke pengenalan. Jadi pengenalan, kita akan pergi ke pengertian sosial. Jika kita lihat di situ di slide, dia terpapar pengertian sosial. Pengertian sosial bermaksud interaksi antara dua individu atau lebih. Apa itu interaksi? Interaksi bermaksud kita berkomunikasi, bersembang santai antara jiran tetangga, keluarga ataupun rakan sekerja. Seterusnya adalah budaya. Budaya bermaksud tamadun dan peradaban atau kemajuan berfikir dan akal budi. Jadi budaya, kita secara ringkasnya, budaya terdapat pelbagai budaya di Malaysia, terdapat pelbagai peradaban yang ada di Malaysia. Lain kaum ada lain budaya. Seterusnya adalah coronavirus ataupun COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 ini adalah sejenis virus yang menjangkiti orang ramai sehingga menyebabkan ramai yang terkorban di seluruh negara termasuk di Malaysia sendiri. Dan COVID-19 ini adalah virus yang berasal dari Wuhan, China. Okey, PKP. PKP adalah Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan untuk mengelakkan virus COVID-19 ini merebak secara berluas-luasa. Jadi untuk mengawal keadaan di Malaysia, PKP dijalankan untuk mengelak ramai orang terjangkiti dengan COVID-19 ini. Okey. Seterusnya, sambungan dari pengenalan. Malaysia merupakan negara yang mempunyai pelbagai bahasa, bangsa, agama, etnik dan budaya. Kita dapat lihat di Malaysia, kita dapat nampak kaum Melayu, Cina, India, Iban dan sebagainya. Di samping itu terdapat pelbagai agama juga, iaitu Kristian, Islam, Buddha, Hindu dan lain-lain. Jadi kepelbagaian budaya, kaum dan bahasa yang ada di Malaysia menjadikan Malaysia salah sebuah negara yang harmoni, yang unik. Seterusnya, terdapat 5 ejen sosialisasi yang memainkan peranan penting dalam memupuk tanggungjawab sosial, iaitu individu, masyarakat, institusi agama, media massa dan keluarga. Jika kita lihat melalui masyarakat, ketika PKP dilaksanakan, masyarakat tidak putus untuk menyalurkan bantuan kepada rakan-rakan yang terjejas akibat PKP ini, kerana sesetengah golongan tidak dapat bekerja disebabkan kilang tutup, perniagaan tutup. Jadi tidak ada sumber kewangan ketika PKP. Jadi bantuan yang diberikan sangatlah bermakna untuk golongan tersebut. Okey, seterusnya adalah etika dan peradaban. Adalah tindakan dari seseorang individu. Etika dan peradaban berasal dari kesedaran beragama dan pengalaman keagamaan sejagat. Jadi apa itu etika? Etika secara ringkasnya adalah pemikiran seseorang individu itu sama ada baik atau buruk. Dan seterusnya peradaban. Peradaban adalah kelakuan ataupun tata susila yang mempunyai nilai akhlak yang tinggi, yang diperolehi ataupun diamalkan oleh seseorang individu tersebut.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Aidi Akmal bin Muhammad Azizi dari kelas SR2454B. Pada hari ini saya akan meneruskan pembentangan kami mengenai isu individu mengenai tajuk kami iaitu isu sosial dan budaya rakyat Malaysia dalam tempoh kawalan pergerakan iaitu PKP dan hubungannya dengan etika bersosial dan berbudaya dalam pelbagai peradaban. Untuk isu yang pertama iaitu dibuang kerja sehingga tidak dapat menampung perbelanjaan keperluan seharian. Seperti yang kita tahu, banyak sektor yang telah tutup seperti sektor perkilangan, sektor penerbangan dan juga sektor pemakanan. Okey, jadi pekerja-pekerja restoran dibuang kerja dan juga juru-juru terbang dibuang kerja serta-merta kerana tidak mempunyai orang yang datang ke kedai makan dan juga tidak menggunakan khidmat penerbangan. Oleh itu, mereka tidak mendapat pendapatan bulanan untuk pembelanjaan seharian mereka untuk membeli makanan untuk keluarga mereka. Yang kedua, sanggup melanggar peraturan kerajaan. Antara peraturan yang dilanggar ialah tidak memakai pelitup muka dengan sempurna. Selain itu, keluar daripada rumah lebih daripada satu orang. Ini menyebabkan penyebaran wabak COVID-19 akan lebih berleluasa. Untuk yang ketiga, tidak mempunyai perasaan empati terhadap orang sekeliling. Mereka melanggar peraturan dan menyebabkan PKP 1.0, PKP 2.0 dan juga PKP 3.0. Ya, kerana mereka tidak memfikirkan orang sekeliling yang duduk di rumah sahaja. Yang keempat, beranggapan isu COVID-19 merupakan sesuatu bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita haruslah redha dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang perebakan wabak COVID-19 ini, sebagai harus muhasabah diri bahawa penularan jangkitan ini adalah untuk Allah mendekatkan kita supaya lebih meminta kepadanya dan juga sentiasa beribadat kepadanya untuk menghilangkan wabak ini. Okey, terdapat satu hadis mengenai sikap manusia yang membawa kemudaratan kepada orang lain iaitu daripada Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan iaitu memudaratkan dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Jadi kepada yang melanggar perintah-perintah yang telah diberikan oleh kerajaan untuk tidak keluar dari rumah, seharusnya mengelakkan perbuatan tersebut kerana memberi impak kepada orang lain yang telah duduk di rumah mengikut peraturan untuk mengurangkan penularan wabak COVID-19 ini, tetapi disebabkan mereka harus diperlanjutkan tempoh kawalan pergerakan itu. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asfar bin Khairuddin dan saya dari kelas SR2454P. Jadi masalah yang saya ingin bincangkan dan juga hujahkan adalah tentang isu masyarakat. Jadi isu yang pertama yang timbul di kalangan masyarakat adalah masyarakat tertekan dengan kehidupan. Hal ini kerana seperti yang kita tahu, pandemik COVID-19 melanda negara kita awal tahun 2020 dan menyebabkan negara kita mengalami kesusutan dari segi ekonomi. Jadi disebabkan itu, syarikat-syarikat yang besar maupun syarikat yang kecil terpaksa mengurangkan pekerja mereka untuk mengurangkan kos pengeluaran daripada syarikat tersebut. Jadi ada juga syarikat yang terpaksa membuat keputusan untuk menutup syarikat mereka untuk selamanya. Jadi impaknya yang terkena adalah rakyat Malaysia. Kerana sesetengah orang hanya bergantung kepada pekerjaan mereka itu sebagai sumber pendapatan mereka. Jadi disebabkan itu mereka mengalami kesukaran untuk meneruskan hidup. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kita sebagai masyarakat majmuk perlulah membantu antara satu sama lain. Jadi seperti yang kita tahu, semasa kita mengalami perintah kawalan pergerakan, ada satu kempen yang kempen yang diadakan adalah kempen bendera putih, yang mana
sesuatu keluarga itu ataupun sesuatu individu itu yang memerlukan keperluan, mereka perlulah untuk menggantung bendera ataupun kain putih di luar pagar mereka, menandakan yang mereka memerlukan bantuan. Jadi NGO yang tertentu ataupun kita sebagai rakyat biasa juga bolehlah membantu untuk mengurangkan beban mereka. Jadi yang seterusnya adalah memberi sokongan moral. Jikalau kita sendiri sebagai masyarakat yang majmuk tahu akan kesusahan mungkin keluarga kita ataupun kawan kita sendiri ataupun sesiapa saja, kita juga perlulah memberi sokongan moral daripada segi lisan ataupun apa sahaja yang mampu untuk meningkatkan semangat mereka. Jadi isu yang seterusnya adalah mereka masyarakat sendiri menimbulkan isu sensitif seperti politik dan sebagainya. Jadi disebabkan itu pergaduhan tercetus. Apabila pergaduhan tercetus, seperti yang kita tahu, awal tahun 2021 terjadinya demonstrasi jalanan yang mana disertai oleh masyarakat Malaysia maupun tak kira umur, daripada yang muda hingga ketua, dan disebabkan itu SOP diabaikan. Jadi impak daripada demonstrasi tersebut, terjadinya kes COVID-19 ini meningkat secara pesat, dan disebabkan itu kita terpaksa melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan, dan impak juga daripada lanjutan itu, rakyat Malaysia terpaksa bersusah payah untuk mencari sumber pendapatan mereka. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kita perlulah berfikir sebelum tindak. Sebelum kita melakukan sesuatu itu, kita perlu berfikir apa yang akan terjadi ke depan. Maksudnya, kita perlulah berfikir secara rasional. Dan kita perlu juga untuk menggunakan platform yang sesuai untuk menyuarakan pendapat kita. Jadi, jikalau kita menggunakan platform yang sesuai, tidak adalah SOP terabai ataupun pergaduhan yang tercetus. Jadi, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ifan bin Azlan dari RSR 2454B. Hari ini saya akan membincangkan cabaran dan impak terhadap negara. Pada bulan Mac tahun 2020 adalah peristiwa keramat bagi rakyat Malaysia yang tidak akan dapat dilupakan sepanjang zaman dan akan sentiasa segar di fikiran rakyat Malaysia. Hal ini kerana wabak virus COVID-19 telah bertandan dan merebak di seluruh negeri-negeri di dalam Malaysia. Peristiwa ini menjadi titik hitam kerana wabak virus ini memakan beribu nyawa rakyat Malaysia, termasuk orang yang kita sayangi seperti ahli keluarga, saudara mara dan kawan-kawan. Pihak kerajaan haruslah mengambil langkah-langkah yang berkesan bagi menangani cabaran ini dengan penuh tanggungjawab dan efektif. Selanjutnya, isu wabak virus COVID-19 ini haruslah dipandang serius dan tidak mengambil remeh hal ini oleh semua pihak, iaitu individu, masyarakat dan ibu bapa, serta tidak hanya mengharapkan pihak kerajaan bagi menangani wabak virus ini. Masing-masing mempunyai peranan dan tanggungjawab yang harus dipikul dengan sebaik mungkin. Antara cabaran dan impak negara untuk menangani isu wabak virus COVID-19 ini adalah negara mengalami kemelesetan ekonomi yang sangat merudum. Hal ini kerana mengikut sumber berita harian, kerajaan telah mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dalam 4 fasad dari 16 Mac hingga 3 Mei dengan sekatan pergerakan menyeluruh di seluruh negara. Hal ini membuatkan beberapa industri negara tidak dapat meneruskan perniagaan mereka sekaligus tidak dapat memberi sumber pendapatan terhadap negara. Tetapi pihak kerajaan telah memberikan pengecualian kepada sektor-sektor utama kerana sektor ini adalah aktiviti ekonomi yang wajib dijalankan terhadap sesuatu negara. Contohnya industri makanan dan minuman, industri pembuatan aero angkasa dan penjualan barang keperluan seharian seperti telur, garam, minyak dan beras. Antara sektor yang penting yang mendatangkan banyak sumber pendapatan ekonomi di Malaysia adalah sektor pelancongan.
Hal ini kerana Malaysia adalah antara negara yang menjadi tempat tarikan dan tumpuan bagi orang luar negara mahupun dalam negara. Akan tetapi, Perintah Pengawalan Pergerakan PKP sektor ini terpaksa diberhentikan seketika kerana bagi mengelakkan penyebaran wabak virus COVID-19 ini. Seterusnya, cabaran yang telah dihadapi oleh pihak kerajaan adalah terdapat segelintir masyarakat yang tidak mahu dan berkeras kepala untuk mengambil suntikan vaksin yang telah diberikan walaupun secara percuma oleh pihak kerajaan. Hal ini menunjukkan bahawa terdapat segelintir rakyat Malaysia yang tidak bersyukur dan kufur nikmat. Mereka mempercayai bahawa suntikan vaksin ini adalah suatu agenda daripada sesuatu pihak. Selain itu, mereka juga berpendapat bahawa suntikan vaksin ini akan mendatangkan sesuatu yang akan memudaratkan diri mereka. Walhal, hukum penggunaan vaksin COVID-19 ini adalah harus dan wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan kerajaan, kata Mufti Selangor iaitu Datuk Dr. Anhar Opir. Turut diperkenalkan Sultan Selangor iaitu Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj. Selain itu, ulama serata dunia Islam termasuk ulama Al-Azhar Jeddah boleh dikatakan sudah sepakat ijma' mengenai keharusan hukum mengambil vaksin. Boleh dikatakan hukum mengambil vaksin ini adalah fardu kifayah seperti mana solat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zahira binti Zamani dan saya akan menerangkan tentang cabaran dan juga impak terhadap pendidikan. Poin yang pertama adalah pembelajaran atas talian boleh memberi kesan kepada kesihatan mental pelajar. Hal ini kerana pelajar berada di dalam rumah kediaman mereka sendiri, mereka mempunyai dua tanggungjawab iaitu sebagai seorang pelajar dan juga sebagai seorang anak. Sebagai contoh, mereka di rumah menjalankan tanggungjawab mereka sebagai seorang abang ataupun seorang kakak untuk menjaga adik-adik di rumah. Dan juga pada masa yang sama, mereka perlu menghadiri kelas atas talian yang memerlukan fokus yang sangat tinggi. Disebabkan itu, kebanyakan pelajar terlepas akan sesuatu yang mereka pelajari secara tidak langsung akan memberi tekanan kepada mereka apabila mereka terpaksa mengajar kembali pembelajaran yang mereka tinggal. Poin yang kedua adalah kehadiran pelajar ke kelas atas talian membimbangkan para guru. Hal ini kerana pelajar-pelajar terlalu mengambil mudah dan kurang adab di dalam diri mereka untuk menuntut ilmu bersama guru mereka. Menurut artikel berita harian online pada tarikh 23 Jun 2020, dinyatakan bahawa hanya 20 ke 30% pelajar sahaja yang menghadiri kelas atas talian. Sebagai contoh, baru-baru ini tular di laman sosial, seorang guru terpaksa menunggu kehadiran murid ke kelas atas talian tersebut hampir 1 jam, tetapi tiada seorang pun yang hadir. Isu ini timbul kerana pelajar-pelajar terlalu mengambil mudah dan kurang adab dalam diri mereka. Hal ini membimbangkan kerana jika hal itu dicontohi oleh generasi akan datang, ini akan mengakibatkan impak yang besar terhadap masa depan negara kita. Seterusnya adalah analisa dan juga perbincangan iaitu solusi terhadap isu individu. Poin yang pertama adalah konsep kendiri positif. Jika kita lihat dari setiap amalan SOP, ia secara tidak langsung dapat memupuk konsep kendiri positif dalam setiap individu. Kendiri positif bermaksud suatu gambaran ataupun pandangan mengenai diri kita sendiri secara positif. Antara gambaran imej kendiri adalah tingkah laku yang baik, terpuji, tidak menyalahi undang-undang, bermotivasi dan juga lain-lain. Hal ini dalam mematuhi SOP daripada anak kecil hingga ke warga emas harus menitik beratkan prosedur ini. Sebelum ini, kita berlumba-lumba untuk masuk ke dalam pasaraya ataupun tempat awam. Kini kita harus beratur dengan menjarakkan diri 1 meter. Memang terasa lambat, tetapi kita dapat memupuk diri kita agar lebih bersabar dan menghormati orang lain yang beratur sama dengan kita.
Justru, hal ini tentunya dapat melahirkan sikap nasabah dan juga prihatin dalam aspek mematuhi penjarakan sosial dalam diri setiap rakyat Malaysia. Poin yang kedua adalah mengawal tekanan dengan tidak bersendirian. Mereka yang tinggal bersendirian juga haruslah lebih aktif berhubung dengan ahli keluarga atau rakan-rakan. Terdapat individu yang personalitinya adalah introvert, iaitu suka bersendirian, dan juga extrovert, iaitu suka bersosial. Kesan PKP ini mungkin lebih besar kepada individu yang bersikap extrovert, iaitu suka bersosial. Disebabkan tempoh PKP yang lama, mereka tinggal bersendirian dan juga tapi mereka harus aktif berhubung dengan ahli keluarga atau rakan-rakan mereka. Jangan sesekali memecahkan diri dalam tempoh PKP ini. Mereka boleh menggunakan semua platform yang ada untuk berhubung dengan pasangan, ahli keluarga, jiran tetangga, rakan sekerja ataupun majikan mereka sendiri melalui alam maya. Tindakan menyendiri dan tidak berkomunikasi dengan sesiapa boleh menjejaskan kesihatan emosi dan juga mental. Tetapi jika memerlukan tempat ataupun luahan, mereka juga boleh mengisi ruangan sisi talian khas yang khas kaunseling yang juga dibuka kepada mangsa COVID-19, waris mangsa, petugas pusat kuarantin, hospital ataupun individu yang terkesan dengan perintah kawalan pergerakan. Jangan risau, talian ini adalah beroperasi selama 24 jam, 7 hari seminggu. Seterusnya, saya akan teruskan dengan solusi terhadap isu pendidikan. Menuntut ilmu merupakan kewajipan dan tuntutan terhadap setiap insan. Untuk poin yang pertama, pembelajaran atas talian boleh menjadi sangat mencabar bagi pelajar jika tidak dapat menangani tekanan dengan sebaiknya. Oleh itu, pelajar haruslah mengamalkan gaya hidup yang sihat. Justru, makanlah makanan yang sihat dan seimbang, dan lakukanlah senaman sekurang-kurangnya 2 kali seminggu. Tidak perlu melakukan aktiviti yang berat, membadai dengan hanya berjoging, menaiki basikal ataupun berjalan di taman kawasan perumahan. Jika berasa serabut dan stres semasa menyiapkan kajian, berehatlah sebentar dan lakukan senaman ringan dan ambillah snack yang sihat seperti buah-buahan. Untuk poin yang kedua, pelajar haruslah menumpukan perhatian terhadap pembelajaran. Setiap pelajar atas rasa kesedaran dan tanggungjawab sendiri sewajarnya menghargai pengorbanan yang diberikan oleh guru maupun pensyarah mereka dengan memberikan kerjasama dan tumpuan sepenuhnya terhadap subjek pembelajaran serta menjauhi sikap sambil lewat. Assalamualaikum, nama saya Daniel Abdul Rahman. Saya akan teruskan dengan kesimpulan. Pandemik COVID-19 sangat dipandang serius bukan sahaja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia menghadapi situasi yang sama ketika COVID-19. Yang kedua, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP ini telah memberi kesan terhadap sistem sosial dalam kalangan rakyat Malaysia. Dia juga telah memberi banyak impak negatif kepada impak sosial, dan seterusnya adalah menjadi tanggungjawab kepada semua pihak untuk peka terhadap perubahan sosial, terutamanya dari segi emosi ahli keluarga, supaya mereka dijaga dengan elok dan tidak terganggu emosi mereka. Akhir sekali, diharapkan semua pihak, terutamanya setiap individu rakyat di negara kita Malaysia, dapat memberikan kerjasama yang terbaik untuk mematuhi PKP agar rantaian penularan
PKP rantaian penularan COVID-19 dapat segera diputuskan. Seterusnya menurunkan kes baru pada setiap hari. Sekian, terima kasih.